Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3 bidang fiqh, pelajaran yang ke-20, solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat hajat. Dalam buku teks boleh tengok pada muka surat 161 sehingga 166. Okey, kita tengok dahulu solat sunat tahiyatul masjid, ya. Apa yang dimaksudkan dengan solat sunat tahiyatul masjid? Iaitu solat 2 rakaat sebelum duduk ketika setiap kali masuk ke dalam masjid. Jadi apabila kita masuk ke dalam masjid, kita jangan duduk dulu, kita solat dahulu. Solat tersebut dinamakan solat tahiyatul masjid sebelum kita duduk itu. Hukum dia adalah sunat, hukum dia sunat, dan dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Muttafaqun alaih. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sehingga dia solat 2 rakaat. Okey, seterusnya kita tengok pula kaifiat menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Kaifiat ni maksudnya cara-cara menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Yang pertama, kita niat. Lafaz dia, lafaz niat. Usalli sunnata tahiyatul masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, bilangan rakaat dia 2 rakaat saja. Waktunya, bila waktunya? Setiap kali masuk masjid. Jadi sebelum duduk. Tak kira waktu bila. Maksudnya setiap kali masuk ke dalam masjid sebelum duduk itu, kita solat 2 rakaat. Baik. Cara melaksanakannya ialah secara sendirian, bukan berjemaah maksudnya. Okey, bacaan dia pada rakaat yang pertama, selepas kita membaca doa iftitah, kita baca Al-Fatihah dan kita baca surah Al-Kafirun. Kalau tak ingat surah Al-Kafirun, bacalah apa-apa surah yang kita ingat. Pada rakaat yang kedua pula, selepas kita baca Al-Fatihah, kita baca surah Al-Ikhlas. Apa dia surah Al-Ikhlas ni? Iaitu surah Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, sehingga habis. Itu namanya surah Al-Ikhlas. Tak ingat, bacalah apa-apa surah yang kita ingat. Hikmah menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Hikmahnya, yang pertama, memuliakan masjid sebagai tempat ibadah. Yang kedua, melatih diri supaya beradab, berada di tempat mulia, terutamanya masjid, tempat mulia. Jadi kita beradab, kita menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Yang ketiga, meraih pahala
ketika berada di dalam masjid. Dan yang keempat, memupuk sifat rendah diri sebagai tetamu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita masuk kepada solat yang kedua, iaitu solat sunat hajat. Ini biasa kita lakukan, terutamanya bila kita nak periksa. Bila nak periksa, kita selalu solat sunat hajat. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan solat sunat hajat. Solat yang dilaksanakan untuk meminta sesuatu hajat yang tertentu. Tak kira apa saja hajat yang kita nak, kita laksanakan, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukum dia adalah sunat, hukum dia. Dalil naklinya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma shalla rak'ataini yutimmuhuma a'tahu Allahu azza wa jalla ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkharan." Riwayat Ahmad. Apa maksud dia? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk dengan sempurna kemudian melakukan solat 2 rakaat dengan sempurna, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan apa-apa sahaja yang dipohon, sama ada cepat atau lambat. Ini dalil solat sunat hajat. Okay, seterusnya kaifiat ataupun cara-cara menunaikan solat sunat hajat. Yang pertama, kita niat. Niat ini di dalam hati. Lafaz dia, usalli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, bilangan rakaatnya tidak ditentukan. Biasanya kita buat solat sunat hajat ini 2 rakaat hingga boleh sampai kepada 12 rakaat. Kalau kita hajat yang besar, kita buat 12 rakaat, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa kita. Seterusnya waktu dia bila? Bila-bila masa kecuali waktu haram. Tengok, bila solat sunat hajat ni dia boleh dilakukan bila-bila masa, tetapi waktu haram tak boleh. Berbeza dengan solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid tadi, walaupun kita masuk waktu haram, tapi kita boleh tunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau solat sunat hajat ni tak boleh waktu haram. Bila waktu haramnya? Waktu haram ini iaitu ada di antaranya ialah ketika matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari betul-betul terpacak di atas kepala kita. Tengah hari, waktu tengah hari. Dan yang ketiga, ketika matahari terbenam. 3 waktu ni waktu yang diharamkan kita solat sunat. Yang afdalnya kita solat di pertengahan malam ataupun 1/3 malam. Yang ni yang lebih afdal. Baik, cara melaksananya boleh kita lakukan secara bersendirian atau berjemaah jika niat kita sama. Kan biasanya bila peperiksaan kan, ramai-ramai kita solat sunat hajat sebab niat kita sama, untuk mempermudahkan menjawab di dalam peperiksaan contohnya. Okey, baik. Seterusnya bacaan rakaat. Pada rakaat yang pertama kita baca
Al-Fatihah, kemudian surah Al-Kafirun. Boleh saja kalau kita nak baca selepas Al-Fatihah ini surah yang lain, sekiranya kita tidak ingat surah Al-Kafirun ini. Okey, kemudian pada rakaat yang kedua, bacaan dia selepas Al-Fatihah, kita baca surah Al-Ikhlas, ya. Dan yang terakhir, kita berdoa memohon hajat selepas kita memberi salam. Jadi kita berdoa kat tangan. Mulakan doa dengan Alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah. Yang kedua, kita selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan ke atas ke keluarganya. Barulah kita minta apa yang kita hajatkan. Okay. Hikmah solat sunat hajat. Apakah hikmah solat sunat hajat ini? Yang pertama, kita meletakkan pergantungan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tempat dah kita nak minta. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, melatih diri agar berharap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita solat sunat hajat ni melatih diri kita. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mendidik jiwa agar redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, memberi ketenangan kepada jiwa yang keluh kesah. Inilah di antara hikmah solat sunat hajat. Okey, seterusnya kita tengok pula latihan pengukuhan. Isi tempat kosong mengenai kaifiat ataupun cara-cara menunaikan solat sunat hajat. Okey, ada jawapannya. Okey, kita tengok dahulu. Okey, soalan dia. Okey. Yang pertama, soalan pertama, tempat kosong menunaikan solat sunat hajat. Apa dia? Ya, niat. Kita berniat dahulu menunaikan solat sunat hajat. Tidak, tempat kosong, bilangan rakaat biasanya antara 2 hingga 12 rakaat. Tidak apa? Ya, tidak ditentukan. Betul. Okay, seterusnya soalan yang ketiga, boleh dilakukan pada bila-bila masa. Afdal dilakukan pada apa? Ya, pertengahan malam. Terbuka dah, tak apa. Jawapan tadi pertengahan malam. Okey. Baik, seterusnya kita tengok pula. Okey, soalan ini pula. Dilaksanakan secara bersendirian atau berjemaah. Berjemaah. Betul. Seterusnya soalan, membaca surah Al-Fatihah dan surah apa? Surah Al-Kafirun atau surah-surah lain dalam rakaat pertama. Ni rakaat pertama. Okey, soalan seterusnya ni pula, membaca surah Al-Fatihah dan surah apa dia? Atau surah-surah lain dalam rakaat kedua. Rakaat kedua kita baca surah apa? Surah Al-Ikhlas. Betul. Dan yang terakhir, berdoa memohon, tempat kosong, selepas memberi salam. Memohon apa? Memohon hajat. Memohon hajat. Baik. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga kita diberi kekuatan dan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan video-video yang lain. Okey, jumpa lagi. Ustaz juga bagi kredit kepada Ustazah Adura
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi